Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar kamu untuk mengulang kaji merekod urus niaga ke dalam ledger daripada penyertaan urus niaga mengikut sistem catatan bergu. Semua urus niaga pada kali ini adalah urus niaga yang asas, iaitu kamu akan belajar untuk merekod pertambahan dalam aset, pertambahan dalam liability dan juga pertambahan dalam equity pemilik. Jadi kita lihat contoh soalan di hadapan ni. Maklumat berikut diambil daripada kedai sukses. Rekodkan urus niaga berikut ke dalam ledger mengikut sistem catatan bergu. Urus niaga yang pertama, pemilik memulakan perniagaan dengan tunai ke bank berjumlah RM10,000 sebagai modal. Yang pertama sekali, kamu perlu kenal pasti kata kunci dalam ayat urus niaga yang akan dijadikan sebagai nama akaun. Yang pertama ni, tunai ke bank, kita akan ambil perkataan bank sebagai nama akaun. Dan yang kedua, kita akan ambil perkataan modal sebagai nama akaun. Yang pertama lah, kena pastikan nama-nama akaun. Baik, yang kedua, tengok kesan urus niaga ni. Pemilik memulakan perniagaan, maksudnya pemilik membawa masuk tunai ke dalam akaun bank perniagaan. Jadi yang pertama, tunai dalam bank bertambah. Bank adalah aset. Dan yang kedua, modal juga bertambah. Dan modal adalah equity pemilik. Mengikut sistem catatan bergu, kita rujuk balik persamaan perakaunan. Tengok ruang jawapan di sebelah, cikgu dah letakkan nama akaun siap-siap. Jadi yang pertama, kita akan buka akaun bank. Dan yang kedua, kita akan buka akaun modal. Di sebelah sini kita ada akaun bank dan akaun modal. Jadi cikgu dah letakkan di sini persamaan perakaunan di setiap akaun ledger sebagai panduan kamu untuk merekod. Jadi bank adalah aset. Jadi kita bulatkan huruf A, aset. Manakala modal adalah equity pemilik, kita bulatkan huruf E di sini. Aset bertambah bermaksud kita akan rekod di sebelah debit. A berada di sebelah debit persamaan perakaunan. Jadi A, bank, kita akan debit. E berada di sebelah kredit persamaan perakaunan, bermaksud akaun modal kita akan kreditkan. Jadi cara nak masukkan jawapan seperti berikut. Pertama sekali kita masukkan tarikh Mac 1, bank bertambah sebanyak RM10,000. Kemudian akaun modal kita akan rekod di sebelah kredit Mac 1 dan angka yang sama RM10,000. Untuk mencatatkan nama akaun di ruangan butir, kita akan catat akaun yang menjadi bergu. Di dalam akaun bank, kamu akan tuliskan di sini sebagai modal. Dan dalam akaun modal, kamu akan tuliskan butirannya sebagai bank. Jadi tengoklah, cikgu ulang balik. Kamu tengok ayat urus niaga. Tengok nama akaun yang akan dibuka dan kesannya sama ada bertambah ataupun berkurang. Yang kedua, tengok sifat akaun tersebut. Asset, liability ataupun equity. Dan kamu ikut balik kedudukan pada persamaan perakaunan. Aset bertambah didebitkan dan equity pemilik bertambah dikreditkan. Kita tengok pula urus niaga yang kedua. Membeli sebuah komputer bernilai RM3,000 secara kredit. Kita tengok nama akaun. Membeli sebuah komputer. Jadi kita akan ambil keyword komputer. Beli secara kredit daripada A to Z komputer. Kita akan ambil nama pembekal ini sebagai nama akaun. Tetapi untuk komputer kita akan gunakan nama umum lah. Kita akan gantikan dengan akaun. Biasanya kita akan guna alatan pejabat sebagai nama akaun. Yang kedua, tengok kesan urus niaga. Kita beli. Jadi alatan pejabat akan bertambah. Dan alatan pejabat itu adalah aset. Yang kedua, kita beli secara kredit. Kita berhutang. Bermaksud hutang kita kepada A to Z komputer juga bertambah. Dan A to Z komputer itu adalah kita punya liability. Jadi kita akan buka akaun apa? Kita akan buka akaun alatan pejabat dan juga akaun A to Z komputer seperti yang disediakan di sini. Jadi seperti tadi juga, kamu tengok alatan pejabat adalah akaun aset. Jadi kita bulatkan huruf A sebagai penanda. Dan A to Z komputer, kita buka akaun ni dan dia adalah liability. Kita bulatkan huruf liability sebagai penanda. Jadi fahamlah, kita akan ikut saja kedudukan huruf itu dalam persamaan untuk merekod urus niaga ini sebab
kedua-dua akaun itu mengalami pertambahan. Jadi yang pertama, tarikh dalam akaun Al-Azhar Pejabat kamu tulis Mac 2 dengan nilai 3000. Okay, aset bertambah, debit kan ikut je kedudukan huruf tu. Dan yang kedua, A to Z komputer liability bertambah, kita rekod di sebelah kredit. Mac 2 RM3000. Okay, L bertambah, rekod saja ikut kedudukannya di sebelah kredit. Dan nama akaun macam tadilah, tulis nama yang menjadi bergu. Dalam akaun Al-Azhar Pejabat kamu tulis A to Z komputer. Dan dalam akaun A to Z komputer kamu tulis alatan pejabat. Okey, selesai urus niaga yang kedua. Okey, kita bergerak ke urus niaga yang berikutnya. Sebuah set meja bernilai 2000 dibawa masuk oleh pemilik ke dalam perniagaan. Okey, kita ada di sini keyword dia. Yang pertama, set meja dan dibawa masuk oleh pemilik ke dalam perniagaan. Okey, itu frasa yang kita kena ambil tahu dan kita tengok kesannya. Set meja ni kita akan gantikan dengan, biasanya kita gunakan akaun perabot lah sebagai nama akaun. Dan frasa dibawa masuk oleh pemilik ke dalam perniagaan ini menggambarkan bahawa ini adalah pertambahan akaun modal. Jadi yang pertama, perabot perniagaan bertambah. Perabot adalah aset. Dan yang kedua, modal juga bertambah. Modal adalah equity pemilik. Jadi kita akan gunakan akaun modal yang sama yang kita akan buka akaun perabot. Okey, seperti yang terdapat di sini, kamu lihat. Kita akan bulatkan akaun perabot ni, kita akan tanda dulu dia adalah akaun bersifat aset. Okay, dan kita akan catatkan urus niaga ni. Okay, akaun perabot akan didebitkan Mac 4 dengan nilai 2000 dan akaun modal akan dikreditkan Mac 4 juga dengan nilai 2000. Okay, nampak kita ikut saja kedudukan huruf tu. Perabot bertambah, di aset bertambah, didebitkan, modal bertambah, dikreditkan. Jadi macam tadilah butiran. Dalam akaun perabot kamu tuliskan modal dan dalam akaun modal kamu tuliskan perabot. Okey, urus niaga yang tu dah selesai. Kita tengok pula urus niaga yang berikutnya. Perniagaan membuat pinjaman bank 8,000 dan wang yang diterima dibankkan. Okey, di sini kenal pasti. Kata kunci adalah yang pertama, pinjaman bank. Perniagaan membuat pinjaman bank, tu yang pertama. Dan yang kedua, wang yang kita dapat daripada pinjaman bank tu, dia kata dibankkan. Maksudnya kita akan ambil perkataan bank tu sebagai nama akaun. Okey, fahami kesan urus niaga tersebut. Kita perniagaan membuat pinjaman bank. Maksudnya kita menambah hutang. Jadi liability perniagaan bertambah. Okey, pinjaman bank itu adalah liability. Yang kedua, wang yang kita terima itu kita masukkan ke dalam bank. Jadi bermaksud akaun bank kita bertambah dan bank itu adalah bersifat aset. Okey, ini maksudnya kita menerima sumber wang daripada pinjaman daripada pihak yang lain. Okey, kita rehat dalam akaun. Jadi kita akan buka akaun yang barulah. Kita akan buka akaun pinjaman bank. Kat sini. Jadi pinjaman bank ni adalah akaun bersifat liability. Saya bulatkan huruf L. Lihatlah, L bertambah, kita akan catat di sebelah kredit. Jadi masukkan tarikh Mac 7. Pinjaman berjumlah RM8,000. Okay, liability bertambah, rekod saja ikut kedudukan huruf dalam persamaan perakaunan. Dan lagi satu akaun adalah akaun bank. Jadi di sini saya tulis siap-siap lah, butiran dia adalah bank. Dan kita pergi ke akaun bank di atas. Okay, kita akan debitkan lah sebab aset bank bertambah. Jadi bank Mac 7 akan didebitkan sebanyak RM8,000. Dan butirannya kita tulis pinjaman bank. Jadi nampak tak di sini, kamu nampak dalam akaun bank kita ada dua sumber penerimaan. Yang pertama, kita terima bank daripada butiran bank tu daripada modal, dan yang kedua, penambahan bank tu daripada pinjaman bank. Okey, baik, yang berikutnya urus niaga 8 hari bulan.
membeli rak-rak barang bernilai 3,000 daripada kedai perabot Mega secara kredit. Okey, tengok urus niaga ni. Membeli rak-rak barang RM3,000 daripada kedai perabot Mega. Ini tu akan menjadi kata kuncinya. Okey, rak barang biasanya kita akan gunakan juga sebagai perabot lah. Kita akan gantikan nama akaun sebagai perabot. Jadi kita beli rak barang. Jadi apa berlaku kat perabot? Perabot kita bertambah dan perabot itu adalah aset. Okey, yang kita beli secara hutang. Jadi kedai perabot Mega ni adalah liability kita lah. Jadi liability kita juga pun bertambah. Jadi kita buka kedai baru lah. Akaun baru, maaf. Kedai perabot Mega. Jadi ini adalah akaun bersifat liability. Saya bulatkan huruf L. Jadi L tambah. Kita akan rekodkan di sebelah kredit. Kita tarikhnya Mac 8. Okay, hutang kita bertambah sebanyak RM3,000. Kita akan berguru dengan siapa? Kita akan berguru dengan perabot. Jadi kamu tulis siap-siap di butiran ni. Akaunnya adalah perabot. Dan dalam akaun perabot, kita akan berguru lah. Jadi perabot Mega je dah kredit. Sekarang ni aset bertambah, kita akan debitkan. 8 hari bulan, RM3,000 juga. Butiran ni kita tulis kedai perabot Mega. Okay, jadi kalau kita lihat dalam akaun perabot, kita fahamlah kita ada dua sumber penambahan perabot. Yang pertama, perabot yang dibawa oleh pemilik. Lepas itu kita tulis modal. Dan yang kedua, kita membeli perabot secara hutang. Jadi kita tulis nama kedai perabot tersebut. Okay, itu urus niaga yang 8 bulan. Dan yang terakhir, 2 buah penghawa dingin bernilai RM3,500 dibeli secara kredit daripada Chong Electric. Kita tengok kata kunci dan akan menjadi nama akaun. Kita ambil keyword. Keyword yang pertama adalah penghawa dingin. Dan yang kedua, sebab kita beli secara kredit, maka kita akan ambil perkataan Chong Electric sebagai nama akaun. Dan seperti tadi, frasa penghawa dingin ni kita akan gantikan dengan, biasanya kita akan guna akaun lengkapan lah. Okay, lengkapan kedai. Ataupun lengkapan saja pun boleh. Okay, apa berlaku kat lengkapan kedai? Kita beli, kan, kita beli lengkapan kedai. Jadi bermaksud lengkapan kedai bertambah. Dan lengkapan kedai adalah aset. Dan kita beli secara hutang lagi sekali. Bermaksud hutang kita dengan Chong juga bertambah. Jadi Chong ini adalah liability. Kita dah tengok ruang jawapan di sebelah. Akaun lengkapan kedai kita buka. Dan kita buka akaun Chong Electric. Jadi saya bulatkan dulu huruf tu. Lengkapan kedai adalah akaun bersifat aset. Chong Electric akaun bersifat liability. Jadi kita tengok daripada analisis kita sebentar tadi, kedua-dua akaun tu bertambah. Jadi akaun lengkapan akan kita rekod sebelah debit ikut kedudukan huruf, dan akaun Chong kita akan kreditkan ikut juga kedudukan huruf L tu. Okay, kita rekodkan urus niaga ni. Mac 10 RM3,500, akaun lengkapan didebitkan dan akaun Chong dikreditkan. Mac 10 RM3,500. Jadi butiran macam tadilah, tuliskan nama akaun yang menjadi bergu. Jadi dalam akaun lengkapan kedai kamu tulis Chong Electric, dan akaun Chong Electric kamu tulis lengkapan kedai. Okey, jadi itulah pengenalan kepada sistem catatan bergu. Kamu belajar merekod pertambahan aset, liability dan equity pemilik. Okay, panduannya mudah saja. Kamu ikut balik kedudukan dalam persamaan perekonomian. Aset bertambah didebitkan, liability bertambah dikreditkan dan juga equity pemilik bertambah juga dikreditkan. Okay, kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye-bye.